Dr. Farah Malinda. Dr. kata-kata aduan. Boleh ganti tempat saya, Dr. Farah? Boleh. Okey, saya rasakan mungkin kita boleh minta nama daripada partisipan hari ini untuk ramai. Sebab saya takut, sebab saya bukan host, saya tak boleh nak mute kan. Yes, Jasmine for that written message. Okey, kita try lagi sekali. Masih ada bergema tunggu sekejap. Host Siti kot ke Cik Shazli? Boleh Cik Shazli. Kejap saya call Cik Shazli. Okay, I think it should be okay, right? Cuba try, Dr. M. Okey, nampaknya macam okey dah, Alhamdulillah. Okey, maaf atas kesilapan teknikal tadi sebab bila bekerja work from home ni dia nak sync tu susah sikit. Jauh kan? Okey, jadi without further ado, we start our session by reciting Al-Fatihah so that we get better benefits for everybody. Al-Fatihah. Okay, so we shall start. Salina, tolong next slide, Salina. Okay, jadi agenda, wait, before we go any further, boleh tak saya tahu, is there any foreign lecturers here? Is there any foreign lecturers here? Sebab kalau tengok nama, supposedly nobody are foreigners. So, okay, saya cakap Melayu lah, senang kan? Okay, so agenda kita hari ini adalah untuk memberikan taklimat mengenai Prototype Development Fund 1 dan 2, di mana kita akan mulakan dengan kata-kata aluan daripada pengarah ICC sendiri, PM Dr. Azurati Ahmad, dan kemudian saya akan terangkan tentang background and objective ICC QBAX, iaitu pemayung kepada grant ini. Dan kita akan get through sama-sama implementation schedule, terma-terma dan kriteria bagi penyelidik yang layak memohon, ciri-ciri dan apakah kepentingan dan keperluan grant ini sebelum kita pergi ke sesi soal jawab. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput PM Dr. Azurati selaku pengarah ICC untuk memberikan sepatah dua kata aluan dan harapan beliau. Dipersilakan Dr. Azurati. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. So first of all, thanks for joining us, our session today. Okay, but before that, I think saya tak tahu cakap bahasa apa ni. Kita cakap bahasa ni lah, Dr. M, bahasa Melayu. So untuk hari ini, sebelum saya mulakan briefing, bukan briefing lah, welcoming message, I think saya terlebih dahulu ingin memaklumkan bahawa recently kita baru launch our playbook. So dalam playbook itu ada banyak mengandungi segala information berkaitan dengan apa orang kata pengkomersialan ekosistem TUTM. So saya berharap agar semua researcher dapat menggunakan playbook itu. Mungkin Salina ataupun Siti ataupun Cik Shazli boleh pastekan di chat link kepada playbook kita. Itu adalah sebagai guideline ataupun garis panduan untuk setiap researcher bagaimana untuk memulakan ataupun untuk enhancekan
proses lab to market, iaitu daripada your research, hasil research output yang membentuk fundamental ke arah prototype, dan seterusnya commercialize. Right, di situ ada step by step yang kita provide kepada setiap researcher dan hopefully dijadikan orang kata buku asas lah kepada you all untuk membawa you punya hasil-hasil research kepada pengkomersialan. So hopefully sangat membantu. Okay, dan untuk hari ini sebenarnya merupakan salah satu apa yang terkandung di dalam playbook tu iaitu Prototype Development Fund, yang mana pihak ICC adalah penerajuk utama untuk grant ini, yang mana grant ini sangat-sangat komprehensif. Encik Rildi kena off balik, mute. Mute ni? Mute saja. Okey. Mute dulu. Kalau tak ada bergema. Boleh? Dah Okay, thanks. Dr. Rildi sorry. So then untuk PDF ini kita dah pernah keluarkan tahun lepas. Ianya actually baru dikenalkan tahun lepas. Dan sebelum ini ianya dikenali sebagai PRGS ICC, dan banyak juga membantu researcher untuk membangunkan prototype daripada hasil research yang mungkin dalam bentuk publication lagi. Okay, dan kita guide kepada menghasilkan prototype. Namun PDF ini lebih tersusun dan lebih berstruktur, okay, more structured way. Bagaimana kita nak membantu researcher untuk menghasilkan prototype, di mana kita bahagikan PDF ini kepada dua bahagian. Nanti Dr. M akan terangkan. So PDF 1 dan PDF 2, dan supposedly researcher yang awal-awal lagi, okay, yang masih lagi peringkat TRL 1 atau 2 lah basically, yang mana dah publish. Okay, you dah ada sedikit research output in term of publication ataupun mungkin dalam bentuk framework ataupun model, dan bagaimana untuk membantu you menghasilkan ia dalam bentuk tangible product. Right? So bentuk prototype dahulu. So TRL 3, okay, TRL at least kalau you dah ada experimental work, itu dah bawah TRL 3. Okay, so dah ada output 3, bagaimana nak menghasilkan develop ianya ke arah something yang boleh digunakan dan boleh dilihat di dalam bentuk orang kata tangible tadi. Jadi yang hopefully you all boleh apply grant ini dan memenuhi segala kriteria-kriteria yang diminta, alright, bersama dengan collaborator. Kenapa perlu ada industri? Okay, kenapa perlu ada collaborator di peringkat awal supaya ada takers, okay, you punya produk tu nanti, right? Dan kenapa perlu ada mentor-mentee? So kita embedkan juga konsep mentor-mentee, di mana mentor itu kita pentingkan di dalam ekosistem ini kerana mereka adalah orang yang berpengalaman, okay, dan mereka boleh sharekan dengan you all bagaimana pengalaman mereka menghasilkan prototype. So itu adalah reason kenapa kita menerapkan konsep mentor di sini, dan kita mengharapkan you all melantik di kalangan spin-off kita. Kita ada senarai spin-off company, peneraju spin-off company yang ada, jadikanlah mereka mentor. Bagaimana sekurang-kurangnya dapat mempelajari pengalaman daripada mereka untuk menghasilkan sesuatu prototype ataupun produk. Okey, dan yang baru juga di dalam program ini adalah pelajar. Okey, kita juga embedkan pelajar di dalam dana ini supaya pelajar ini akan mengikuti juga program-program entrepreneurship. Okey, selain daripada researcher sendiri dapat upskillkan diri penyelidik dalam ilmu-ilmu pengkomersialan, keusahawanan. So I think this is part of Envision 2025 kita. So ada elemen-elemen upskilling, okay, di dalam diri setiap pensyarah ni lah, penyelidik.
Okay, dan collaborator, mentor-mentee dan symbiosis. I think symbiosis tu adalah student. Dan student ini kita plan supaya mereka dapat exposure bagaimana juga bagaimana proses untuk lab to market itu. So student ini kalau one day, mungkin bila dia keluar nanti, bila mereka graduate, mereka ada pengalaman. Okay, bagaimana mengikuti seorang penyelidik atau iaitu pemohon grant ini menghasilkan sesuatu prototype dan sekiranya mereka berkeinginan untuk buka startup, okay, dan ataupun bekerja dengan pihak industri, mereka dah ada ilmu-ilmu ini. Itulah spirit yang kita cuba bawa, okay, untuk researcher itu mendapat ilmu daripada mentor dan juga sama-sama membawa pelajar bagaimana untuk membangunkan sesuatu prototype ataupun mengikuti proses lab to market. So saya rasa banyak manfaat daripada grant ini, dan seterusnya daripada PDF 1 sekiranya ada penyelidik atau pemohon di sini yang dapat, kita akan guide ataupun potensi untuk mendapat PDF 2 yang mana dana itu lebih besar, okay, akan lebih mempunyai peluang yang lebih tinggi. Okay, dan hopefully ramailah yang memohon kali ini sebab kita ada banyak peruntukan untuk dana ini. Okay, dan insyaAllah ada berpotensi, namun proses-proses yang kita buat ini adalah proses-proses yang sama, okay, untuk geran-geran luar, dana-dana MOSTI especially dan dana-dana PRJS. So ianya bukan satu yang direka-reka pihak ICC buat, mungkin kata yang mungkin agak strict, agak susah nak dapat dana ini, tapi tidak. Ini merupakan satu orang kata peluang untuk penyelidik mempelajari ataupun menghadapi sendiri experiential learning kepada penyelidik untuk mendapat dana yang lebih besar di luar sana. So konsep yang mereka gunakan adalah sama. Akan tengok dari segi market demand, market demand, market analysis terhadap sesuatu produk ataupun prototype tersebut. So gunakanlah pengalaman ini, saya rasa sebaiknya cuba apply, dan kalau sesiapa yang berada di sini adalah mungkin dah pernah apply sebelum ini tapi tak dapat, saya rasa jangan berputus asa dan teruskan belajar, sebab kita akan buat klinik. Dr. M saya rasa sangat bagus, Dr. M dan juga Puan Salina akan cuba buat klinik and then cuba assist semua para penyelidik one to one basis untuk membantu setiap application ini, orang kata at least menepati sekurang-kurangnya standard yang sepatutnya sebelum pergi kepada panel penilaian. Okay, so saya rasa kita cuba bantu penyelidik, bukan kita terus saja menolak, tetapi kita akan cuba assist semua penyelidik lah untuk mendapatkan dana ini dan seterusnya menghasilkan prototype yang orang kata dapat dikomersialkan. So maaf Dr. M, banyak sikit introductionnya. Okay, itu saja. So all the best. Okay, thank you so much. Terima kasih Dr. Azul. Itulah pengarah saya. Alhamdulillah banyak memberi flexibility kepada kami untuk menjalankan tata cara ataupun prosedur bagaimana dana ini ditawarkan kepada para penyelidik. Okey, tanpa membuang masa, mari kita seterusnya pergi kepada apa yang kita cuba nak terangkan ataupun sampaikan pada hari ini. So next slide please. Okey, terus lagi. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya sedar ada beberapa pensyarah yang baru. Kenapa saya kata saya tahu ada pensyarah baru? Okey, saya adalah pensyarah daripada Azman Hashim International Business School, iaitu AHIBS, dan saya nampak kat sini ada Dr. Ariadi. Ni member baru kami so welcome to UTM and welcome also to our first talk. Rasanya yang inilah acara pertama Dr. Ariadi join kan?
Okey. Jadi ICC sebenarnya terletak di UTM Technovation Valley, di mana kita cuba untuk memperkasakan lagi University Commercialization System ataupun sistem pengkomersialan harta intelek universiti. Jadi ICC sebenarnya bertanggungjawab untuk memperkasakan, untuk membantu penyelidik daripada segi penguatkuasaan dan juga memberi guideline daripada segi undang-undang dan juga polisi. Kami juga menawarkan commercialization funding, memberikan training, kami menguruskan intellectual property. Jadi kalau siapa yang baru, kita ada satu sistem online yang kita panggil Innocoms untuk merekodkan harta-harta intelek yang telah dicipta dan ingin dilindungi oleh penyelidik kita. And then kita juga membantu daripada segi perjalanan commercialization itu sendiri. Okay, dan semua ini seboleh-bolehnya kita rangkumkan di bawah satu program khas incubator yang berstruktur dan membantu daripada segi pelbagai segi lah. Okay, next slide. Okay, jadi seperti yang telah diberitahu oleh pengarah saya tadi, kita ada satu program iaitu program ICC QBEX, di mana ini adalah satu struktur inkubasi yang menawarkan kita panggil bantuan, tunjuk cara, funding daripada segi macam mana salah satu hasil research yang telah didaftarkan sebagai harta intelek untuk dikomersialkan. Jadi kita beri bantuan dengan cuba untuk mendapatkan funding ataupun dana-dana komersialisasi daripada dalam UTM dan juga luar UTM. Kita cuba untuk dapatkan ataupun beri candangan potential collaborator. Kita cuba untuk memperkasakan polisi supaya lebih mudah kepada penyelidik untuk menjalankan aktiviti commercialization, dan kita cuba linkkan juga dengan research champion, sama ada daripada segi program mentor-mentee ataupun guidance yang kita panggil khas melalui klinik, sesi perkongsian ilmu, dan selain daripada itu kita juga menawarkan infrastruktur, di mana infrastruktur ini adalah infrastruktur fizikal, tanah untuk buat lab ataupun ruang untuk jadikan pejabat ataupun kilang di Technovation Valley. Okay, jadi apa yang boleh dikomersialkan ataupun macam mana kita nak tahu apa yang boleh dikomersialkan? Pertama sekali apabila kita lihat kepada fundamental research yang kita dah jalankan, contohnya kita dapat grant UTMER, kita dapat FRGS. Kalau doktor-doktor, profesor semua perasan kat dalam tu sekarang ni dia dah ada satu tab, dia tanya adakah projek ini mempunyai nilai komersial. Okay, jadi kat situlah yang mana ada nilai komersial tu kita bukakan jalan, kita cuba guide supaya betul benar-benar boleh dikomersialkan. Dan bagi siapa yang rasa tak boleh komersial, ni selalu isu daripada social science lah. Saya sendiri orang social science, saya nampak susah sedikit. Jadi dah mula kena fikir macam mana kita nak komersialkan kita punya research tadi tu. Okay, yang ni nanti kita pergi jauh lagi lah. And then daripada situ kita start buat translational research ataupun applied research, di mana kita cuba untuk mengaplikasikan fundamental research tadi supaya dia jadi lebih berguna. Again, kat sini sebenarnya adalah step kedua ke arah pengkomersialan. Okay, dan apabila kita dah mula bina prototype, kita boleh dapatkan ataupun buat research showcase, kita boleh tunjuk hasil kita. Ada pameran-pameran yang ni nanti ICC pun akan update daripada masa ke semasa, di mana kita selalu akan buat showcase, dan kita juga bantu daripada segi macam mana nak jual. Bila kita sebut pengkomersialan, sebenarnya kita nak jual kita punya research. Okay, so macam mana kita nak jual? Ada beberapa cara. Kalau yang selalunya daripada segi tata cara daripada UTM, kita boleh lesenkan. Lesenkan ni dia macam kita sewakan harta intelek kita tu kepada third party, kepada syarikat-syarikat, kepada penyilang
untuk buat ataupun pasarkan teknologi kita, produk kita tadi, ataupun kita boleh jual harta intelek tu secara direct kepada mereka. Ini yang selalulah dilakukan. Ataupun kalau tak nak juga, sebab dia kata ada penyelidik yang kata daripada bagi orang lain kaya, baik saya yang kaya. Kita buka juga laluan di mana perkeliling universiti membenarkan kaki tangan awam, pensyarah, penyelidik untuk buka company sendiri, syarikat sendiri, iaitu kita panggil spin-off company ataupun termanya dalam UTM kita panggil syarikat hiliran. Jadi yang ni boleh buka company sendiri. Ada dia punya insentif-insentifnya, ada dia punya kemudahan dia yang ditawarkan lah. Dan akhir sekali kita boleh juga, penyelidik boleh juga jual produk tu dalam bentuk produk akhir, dah siap. Contohnya macam saya boleh sebutlah kat sini, PM Dr. Ni Ahmad Nizam jual krim antibakterial. Lepas tu kita ada Dr. Faizwan, dia jual Nemamed, itu krim ubat cacing untuk kanak-kanak. Yang ni dia boleh jual sendiri sama ada melalui company spin-off ataupun dia boleh juga menggunakan SPV di bawah ICC, iaitu kita panggil UTIM. Okay, jadi Alhamdulillah daripada struktur yang begini so far daripada tahun 10 tahun yang lalu lah wujudnya ICC ni lebih kurang. ICC dah ada 45 syarikat hiliran. Kita dah ada 136 harta intelek yang dilesenkan kepada third party. Kita dah berjaya, ni semua bukan ICC ni semua adalah hasil usaha ahli-ahli ataupun warga UTM. Okay, kita dah ada 1,312 patent. Kita dah ada 45 SME company di bawah naungan UTM. Ada 131 produk yang telah dikomersialkan, ada 7 showcase produk sehingga ini dan yang ini sehingga tahun 2021 yang terkini. Kalau tak salah saya dah hampir 32 juta ringgit income universiti dapat melalui hasil pengkomersialan yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik UTM. Okay? So target dia pada tahun 2025, of course lah kita nak up lagi. Boleh nampak kat situ. Okay, next slide. So, yang tadi saya sebut ICC QBAC apa sebenarnya? Okay, ini adalah salah satu program inkubasi berstruktur dan holistik yang ditawarkan oleh ICC. Okay, next slide. Okay, jadi macam mana ICC QBAC ini berfungsi? Okay, ICC QBAC ni dia ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, funding. Funding ni lah yang kita cuba nak offer ni sekarang ni. Kita buat taklimat hari ni. Sebagai contoh, sehingga hari ini ICC sendiri dah ada beberapa jenis funding, iaitu PDF 1 ataupun PDF 2. Kita ada TIF, iaitu Technology Implementation Funding. And then kita ada PCF. PCF baru kita buka sebulan yang lepas, iaitu Product Commercialization Funding. Dan selepas ini insyaAllah selepas PDF ni kita akan ada lagi 1 ataupun 2 lagi funding yang akan ditawarkan soon. So stay tune nanti kita akan bagi tahu. Okay, jadi funding ni dia sebenarnya adalah bukan sekadar bagi duit sahaja, tetapi dia adalah merangkumi incubation punya inisiatif. Jadi selain daripada funding bagi bakal penerima-penerima funding ni nanti, mereka akan diberikan mentorship program, iaitu mentor-mentee. Kita akan pairkan dengan mentor daripada spin-off company UTM yang dah berjaya. Tapi bukan saya yang cari, pemohon akan dicadangkan siapa yang dia nak berdasarkan senarai yang kami beri. Kita cuba dapatkan pilihan pertama. Dan of course ini juga bergantung kepada kesudian mentor itu. Mentor tu sebenarnya dia dah setuju dah. Tapi mungkin apabila kita nak padan, nak match kan, ni macam kahwin jugalah kan. Kadang-kadang tengok macam ni bukan taste saya lah. Jadi dia kata tak berapa setuju lah. Jadi nanti kita akan pergi yang seterusnya. So sebaik-baiknya nanti dia punya tips dia cari mentor yang you all dah bisik-bisik dulu. Bisik-bisik. Okay, and then kita juga ada support daripada segi training, di mana kalau tengok dekat gambar ni, infografik ni,
sebenarnya support system tu kita dah bagi sebelum tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor, profesor semua apply grant ini. Okey, kalau perasan kita selalu ada buat talk iaitu tentang apa kita panggil? Novice talk. Kita panggil pensyarah-pensyarah kita yang dah pakar untuk bercerita tentang contohnya BMC, macam mana nak kenal pasti market, macam mana nak design new prototype, adalah yang ni kalau perasan lah, ataupun macam mana nak kejar commercialization funding, yang macam mana yang sesuai dengan prototype kita. Yang tu saya lah bagi talk hari tu. Okay. Yang seterusnya kalau tak salah saya bakal daripada Dr. Zuraidah. Ya, Dr. Zuraidah daripada AHIPS tentang branding. Okay, product branding kalau tak salah saya. Okay. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan dapat grant ni nanti, automatik dia dah up sikit akan masuk competence punya stage. Kita ada competence 1 dan competence 2 di mana training tadi tu dia lebih hands on dan lebih detail. Jadi ini sebenarnya untuk pergi selari dengan pembangunan prototype yang dijalankan tadi tu lah. Okay. And then kita juga ada advanced stage training di mana yang ini adalah untuk tackle isu-isu mengenai jualan, marketing, market penetration and so on. Okay. Sebenarnya sejujurnya saya cakap untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak mendaftar ni nanti, yang nak cuba apply ni sekiranya dapat, kita plan untuk buat training ni di hotel. Sebab kita tahu benda training yang very detail, yang ada hands on ni dia lebih baik adalah face to face dalam kondisi terkawal. Namun begitu, ianya masih tertakluk kepada bagaimana keadaan endemik yang kita lalui sekarang ni. Sebab hari tu dah lulus dah, UTM dah luluskan keluar. Tetapi bila kes naik balik ni, terpaksalah kita berkurang dalam sesi virtual online. Okay? Nah, itu adalah yang kedua, mentoring yang pertama and then training yang kedua. Yang ketiga, kita ada infrastruktur yang ditawarkan. Okay, jadi siapa yang dapat grant ni nanti boleh datang ke ICC minta nak duduk office space, nak dapatkan fasiliti kilang contohnya. Kita ada skim-skim yang agak menarik lah. Pengecualian bayaran sewa bagi beberapa tempoh tertentu, kita ada diskaun dan kos-kos ini akan naik sedikit-sedikit bergantung kepada skim mana yang dipilih nanti tu. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk talent development. Biasalah geran kan ada talent development kan. Kalau macam PRGS ke TRGS ke, biasanya kena ada human capital yang dibangunkan. Jadi kami mengambil model yang sama, iaitu kita namakan dia Symbiosis Program. Tapi Symbiosis Program ni pelajar-pelajar yang harus dilibatkan tidak semestinya daripada technical side, boleh juga daripada segi management ataupun marketing side. Kalau kata-kata tiba-tiba, macam mana nak cari student management Saya daripada fakulti engineering, saya tak kenal. Okey, ni saya nak petik nama ni, nak beritahu kan. Okay, yang hadir kat sini kita ada Dr. Ariadi, kita ada Dr. Umar Hayat, ada Dr. Yogeswari Subramaniam, ada Dr. Zuraidah. Ini semua geng-geng AHIPS saya. Chat, pergi book mereka siap-siap tanya, boleh tak saya nak dapatkan student daripada AHIPS nak tolong saya buat BMC, nak tolong saya buat marketing plan, nak tolong saya buat market research. Nanti pandailah mereka tolongkan. Ni saya promote tim saya. Kita ada platform, kita kena gunakan dengan yang baik. Okay? Dan akhir sekali melalui program ni juga kita cuba bantu untuk industrial collaboration program. Okay, pertama industrial collaboration program ni dia sebenarnya ada dua komponen lah. Pertama iaitu collaborator yang penyelidik cari sendiri untuk jadi co-inventor ataupun co-producer of the product. Yang kedua boleh juga jadi distributor untuk marketing. Yang ketiga dia boleh jadi manufacturer.
Okay, jadi kita kena pilih lah collaborator yang betul. Itu yang tuan-tuan perempuan cari sendiri. Dan on top of that, kami cuba, ni perkataan dia cuba, tak janji, bukan janji manis, nanti jangan kecam saya, jangan viralkan saya. Kita cuba untuk matchkan dengan geran-geran di luar. Sebab pada kami di ICC, kita sedar dengan kuantum PDF 1 30,000 dengan kuantum PDF 2 50,000 tak cukup untuk membangunkan produk tu supaya dia jadi solid yang boleh masuk pasaran. Jadi apabila UTM menyatakan keyakinan mereka terhadap produk-produk yang cuba dibangunkan, teknologi yang cuba dibangunkan ini dengan beri, kita panggil kickstart. Okay, kickstart. Jadi nanti bila nak apply contohnya grant MTDC, teraju ataupun cradle, mereka nampak kalau universiti ada confident terhadap teknologi ini, maknanya dia akan increase lagi merit tu apabila nak apply grant-grant yang lebih besar di luar sana. Biasanya itulah tips ataupun secret-secret yang saya dapat lah daripada kita punya pemberi dana di luar bawah agensi kerajaan. Okay? Dan kami akan buat juga talk-talk berkala ataupun taklimat-taklimat berkala mengenai geran-geran luar daripada pemberi geran itu sendiri. Contohnya macam Cradle, biasanya dia setiap hujung tahun dia ada satu program kita panggil Cradle Insight. Okay, Cradle Insight. Dan sekarang kami dalam proses untuk mendapatkan PIC daripada MOSTI supaya boleh beri taklimat tentang TED punya program ataupun SRF punya program. Dan baru-baru ini Magic juga menawarkan satu lagi dana baru untuk My Startup. Jadi saya tengah cuba untuk dapatkan apa isi kandungannya supaya boleh di-open ataupun ditawarkan kepada penyelidik UTM supaya kita dapat merit lebih sedikit dengan kita bagi dana-dana ni. Okay, dah terlebih detail pula saya cerita, padahal tak nak cerita detail macam tu lagi. Okay, next slide please. Mana host saya ni? Slide seterusnya, okay. So ini adalah yang training yang kita tawarkan contohnya untuk novice ni siapa dapat grant, siapa tak dapat grant, semua orang boleh masuk, tak ada masalah. Itu adalah yang pertama. And then kita ada competence level yang kalau purple tu, yang ni dah siap ada hands on activity lah. Biasanya kita at the end of the session kita harapkan penyelidik boleh come out. Contohnya kalau macam kat competence yang color light purple tu ada business model canvas, dia dah dapat buat dia punya business model canvas tu dengan tepat. Okay, and then kalau ada macam contoh business negotiation and product pitching, by the end of the session memang dah boleh pitching lah. Contoh kita akan bagi senario, ini pitching untuk dana, ini pitching untuk buat jualan, ini pitching untuk dapatkan collaborator. Biasanya kalau berdasarkan feedback daripada peserta-peserta yang lepas, mereka memang sukalah, especially daripada non-business punya background, sebab ini sangat membantu bagi penyidik-penyidik macam mana nak tackle the real business environment di luar sana. Okay, and then yang keempat kita akan ada advanced level, yang ini kita panggil tokoh-tokoh yang dah agak besar sikit sebagai motivasi, dan juga kita panggil juga contohnya pemberi dana untuk bagi dia punya insight, what they are trying to do, apa objektif yang dia cuba dapatkan, macam mana mereka nak capai innovation index yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan bagaimana mereka akan menilai projek-projek dalaman ni, projek-projek kita lah, supaya dapat memenuhi kehendak itu. Jadi ini kita panggil macam ala-ala insight tips lah from the fund provider. Okay, next. Okay, untuk PDF 1 dan PDF 2 ni, mungkin ada yang tanya kat mana setaraannya dengan geran-geran di luar sana. Okay, kalau kita tengok dekat sini, PDF 1 ni sebenarnya di bawah kompeten 1 dan PDF 2 di bawah kompeten 2. Apa yang membezakannya? Iaitu TRL level, Technology Readiness Level. Okay, so kalau TRL untuk PDF 1 dia lebih kepada membangunkan teknologi daripada TRL 4 hingga TRL 7, dan PDF 2 TRL 7 hingga TRL 9. Okay,
Jadi contohnya kalau PGRS, PGRS yang baru offer baru, dia cover dua-dua level ni. Maknanya daripada TRL 4 sampai TRL 9. Macam mana kita nak dapatkan pengesahan TRL tu? Nanti bila kita go in detail saya akan terangkan dan juga LRGS. Ini pun dia sebenarnya cover dua-dua komponen yang dalam purple tu, TRL 4 hingga 9. Ataupun MyLab. MyLab pun cover besar. Okay, kenapa PDF kita pecahkan kepada dua? Kita tak ikut macam skim kerajaan sebab kita tak nak bagi pressure terlalu tinggi kepada penyelidik kita. Sebab kalau ikut kat sini dia mesti nak habis tu agak jauh kan. Jadi kami bagi sikit-sikit dia punya milestone dia. Okay. Kalau macam Cradle, CIP Ignite, dia ada dua jenis, TRL 5 dan 8 which is cover PDF 1 dan PDF 2. Dan Grant CIP Ignite 2 sebenarnya adalah lebih tinggi dia punya requirement dia. Jadi dia merujuk kepada PDF 2 dan juga TIF ataupun yang apa kita offer sebelum ni iaitu PCF. Okay, PCF. Ni contohlah, contoh kesetaraan tu. Dan kita cuba bila ada applicant PDF ni, nanti bila grant ni buka kita akan highlight. Contohnya doktor hari tu dah dapat PDF 1. Jadi sekarang ni agensi kerajaan buka, nak tak cuba apply yang ni, kita bagi guideline macam mana buat, kita buka klinik insyaAllah. Dan klinik tu kadang-kadang kita cuba dapatkan juga PIC daripada pemberi grant itu sendiri. Okay, so next slide please. Slide seterusnya. Okay, ini adalah terlajak gambar sebelumnya. Gambar apa tadi? Gambar ruang tu. Okay, yang ni. Okay, ini adalah ruang-ruang incubator yang kita tawarkan kepada penerima dana ni nanti. Okay, mesti ada persoalan kan, kenapa gambar lukisan? Okay, sebab kami sebenarnya sekarang dalam proses renovasi untuk menyediakan ruang-ruang ini. Jadi kita ada incubator room, bilik 205 yang akan ada 2 office, bilik 202 hingga 203 yang akan insyaAllah ada 5 bilik, di mana ruang-ruang ini sebenarnya menyediakan cubicle office dan di mana dalam setiap satu tu ada 2 workstation, ada aircon dan juga ada infrastruktur asas, contohnya macam bilik mesyuarat. Okay, yang perlu dikongsi, ada ruang menunggu. Nanti kalau potential klien datang, nak duduk mana, takkan nak terus bawa masuk office PNC kan. Jadi tunggu dekat ruang menunggu. Ada photocopy machine, ada water dispenser, internet wifi, ada security system, dilengkapi juga dengan tandas dan juga surau serta pantry room lah untuk kegunaan bersama. Yang ni shared facilities, tak dapat satu incubator, satu set sendiri, memang susah lah kan. Tapi this is the what we call the current trend sekarang of shared office space. Okay. So macam mana nak apply untuk dana ini? So let us go to the next slide. Okay, terus je next slide lagi satu. Ni tajuk je tak apa. Okay, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, prototype ini PDF grant PDF ni, Prototype Development Fund ini terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama berdasarkan TRL 4 hingga 6. Jadi siapa yang dah sampai TRL 3 nak masuk TRL 4 ataupun dah dekat TRL 4 nak bangunkan, kita tak expect you all bangunkan terus sampai boleh jual kita nak you sampai TRL 6 saja. Itu boleh apply PDF 1. Dan sekiranya siapa yang dah lepas PDF 1, dulu dah dapat PDF 1, dulu dah pernah dapat PJRS, ICC ataupun dia rasa teknologi yang dibangunkan tu dah advance sikit, dah TRL 7 tapi nak masuk market tak boleh lagi. Okey, tolong apply PDF 2. PDF 2. Jadi basically yang pertama ni PDF 1 dia tengok teknologi tu ada potential untuk dimarketkan. The keyword kat sini adalah potential untuk dipasarkan. Tetapi PDF 2 dah ada orang ataupun dah ada klien, potential klien kata kalau benda ni menjadi kita nak, tapi tak
tak boleh nak jual pula kerana ada requirement ataupun testing yang lanjut untuk mengesahkan keselamatan dan juga kebolehpasaran prototype tersebut. Jadi yang ini adalah untuk PDF 2. Untuk PDF 2. Okay, next slide. Okay. Jadi untuk kita punya grant kali ni, kami memang suka buat tema-tema ni kan. Tengoklah, saya sebenarnya sebab kawan-kawan banyak geng marketing, jadi memang bila marketing ni dia suka nak tema, nak jadi branding kan branding. Terima kasihlah Dr. Zuraida ajar saya buat branding. Kali ni kita ada tema juga, iaitu Green and Sustainability, terutamanya bagi teknologi yang fit in any 10 by 10 ataupun 17 sustainable goals ataupun UTM 9 signature areas. Lepas tu mula, saya dah nampak dah Dr. Ariadi tu berkerut kepala dia, dahi dia kan. Relax doktor, orang baru memang nampak macam ni, tapi kami baik sebenarnya. Bila kita tengok balik, green and sustainability ni dia macam mana? Okay, apa yang menjurus ke arah hijau dan kelestarian. Okay, next slide, kita bagi contoh. Okay, ini 17 sustainable goals. Kita ada beberapa area, contohnya sensor teknologi, 4D, 5D printing, advanced material, advanced intelligence system, cyber security, yang tu teknologi drivers je lah. Yang socio-economic drivers, nak buat apa? Energy security, business, financial services. Dah nampak dah Dr. Reddy tersenyum sikit. Lepas tu kita ada culture, art, tourism. Jadi contoh macam tadi saya nampak ada Dr. Zulkifli Hair daripada FSSH. Ini culture, art, tourism. Bolehlah apply kat sini kan. Ataupun education, water, food security, smart city. Sebenarnya kalau ikutkanlah selagi tujuan ataupun objektif ataupun benefitnya cover kepada manusia, industri, akademia, government, dan satu lagi kita tambah sebab ini adalah quadruple helix punya ekosistem. Sekarang ni dah ada quintuple helix, iaitu yang kelima dia panggil environment. Selagi boleh fit bagi benefit kepada 5 trust ni, yes, research anda ataupun prototype anda jatuh di bawah sustainable development, iaitu conclusion dia layak untuk apply grant ini. Okay, next contoh satu lagi. Okay, next slide. Okay, research team, ni bawah UTM lah. Kalau kita tengok kat sini ada macam-macam. Urbanization, environmental and society, kita ada apa lagi? Managing social dimension of change, cyber security, food security, biodiversity, healthcare and medicine, apa lagi? Mobility. Everything under the world lah kan? Under the sun kan? Boleh apply, kami tak marah. Green, ya green. Sustainable, benar sustainable. Jadi fit under the team. Okay, next slide. Okay. Kalau ini juga daripada segi UTM scholarly excellent, ada beberapa yang kita berilah. Jadi contohnya next generation system network, smart living, balik-balik perkara yang sama kan, diulang-ulang. Jadi of course lah research tuan-tuan puan-puan, kalau dapat research grant bawa RMC, bawa FRGS yang basic-basic tu, maknanya layaklah untuk apply yang ni dengan syarat ada prototype ataupun ada keinginan untuk build up prototype. Okay, so next slide. Jadi walaupun ada tema, sebenarnya boleh je apply, tak ada masalah. Kena pandai untuk maneuver kan, ataupun untuk parking lah. Saya selalu sebut nak parking tu kena betul. Okay, jadi kita akan menilai berdasarkan fasa-fasa TRL. Jadi untuk ini, untuk mengesahkan TRL ni, nanti kita akan ada borang dan boleh hantar kepada ICC, dan jadi kita akan sahkan kat mana limit sebenarnya. Nanti apa dokumen yang diperlukan saya akan cerita. Okay, jadi grant ini again nak highlight, nak emphasize, kita cuba beri commercialization support dengan bagi mentoring, and then kita cuba incorporate industrial collaboration, training dan juga symbiosis program. Okay, so next. Okay, so khas untuk PDF 1 dan PDF 2. Okay, PDF 1
quantumnya 30,000, PDF 2 quantumnya 50,000. PDF 1 again TRL 4 sampai 6, PDF 2 TRL 7 hingga 9. Jadi apa yang akan dapat melalui grant ini, sebab tadi ini kan di bawah ICC QBEX punya program, dia agak komprehensif. Okay? Selain daripada dapat dana, okay, akan dapat training ataupun guidance daripada mentor-mentee program, akan dapatkan industry collaboration, maknanya kita tarik sekali industri untuk collaborate dengan kita bawah grant ini. Ada training program dan juga ada symbiosis program. Yang ni nanti dia punya yang kecil-kecil tulisan tu kita akan bincang dengan lebih lanjut lah. Okay, next. Okay, so bagaimana rujukannya? Tarikh ni tak tukar lagi ni. Salina, jadual ni tak tukar lagi ke kita salah ambil slide ni Salina? Dr. Hawa ni gelak je. Ini yang lepas punya ni. Okay, tak apa. Mungkin kita akan jumpa yang baru punya selepas ni. Sebab kadang-kadang bila kita go through slide ni kan tak perasan. Okay, next slide. Nanti saya tunjuklah kemudian schedule arrangement ni. Okay, macam mana nak apply PDF 1, PDF 2 ni? Okay, next. Okay. Dia adalah satu permohonan secara online. Okay, yang kita perlu apply melalui Innocoms. Okay, ada orang tanya, saya tak tahu apa password Innocom saya. Okay, senang je. Sama dengan ID dan username untuk myutm.my. My portal ataupun dia panggil ACID lah, ACID, sama. Okay, jadi bagi yang tak pernah apply, tak pernah buka website dia, sama je dia punya username dan passwordnya. Jangan cuba nak create baru apa semua sebab dia tak ada pun kat situ register new account. Okay, sebab account tu memang dah wujud, decentralized. Okay, next. Okay, jadi melalui Innocoms sini para penyidik dikehendaki mengisi borang secara online, memilih 3 mentor pilihan yang nak dijadikan mentor. Nanti ada list dia, ada senarai dia. Upload student CV dan current transcript mereka. Okay, student ini tak kisah sama ada dia student undergrad ataupun postgrad, selagi dia masih bergelar pelajar UTM, dia boleh dimasukkan di bawah program ini. Okay, cuma kena dapatkan simple CV lah. Yelah, pelajar nak CV detail-detail pun apa yang mereka ada nak tulis kan. And then current transcript. Okay, kenapa kita nak current transcript? Biasanya kita nak tengok sama ada pelajar ni ada masalah akademik ke tidak. Kita tak nak dengan penglibatan mereka dalam program ini akan menyebabkan apa kita panggil, performance akademik mereka nanti akan jadi jatuh. Kita tak nak jadi sebab atas kemusnahan orang lain. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Okay, and then kena ada collaborator. Collaborator ni boleh dia berfungsi sebagai potential manufacturer, potential user ataupun juga potential distributor. Tak ada masalah. Okay, and then kena attachkan pitching slide dan juga TRL assessment form. Dan akhir sekali baru boleh submit form. Okay, dokumen-dokumen ni sebenarnya lebih kurang je kalau macam nak apply PRGS. Okay, PRGS daripada kementerian. Okay, next. Okay, so inilah dia punya proses flow macam mana. So hari ni sebenarnya kita dah buka grant ni beberapa hari yang lepas. Okay, beberapa hari yang lepas. Jadi baru hari ni kita buat taklimat. Okay? Baru hari ni kita buat taklimat. Bukan apa kalau kita buka terus buat taklimat, nanti penyelidik-penyelidik tak sempat lagi nak tengok iklan dia, cerita apa semua. Jadi kita bagi dulu iklan, selepas beberapa hari baru kita buat taklimat. Sebab harapan kita ialah bila dah tengok dekat dalam iklan kita tu dia kata nak apply kena buka Innocoms. Dia dah godeh-godeh dah. Dah tengok-tengok dah apa isi dekat dalam Innocoms tu. Jadi hari ni bila kita terangkan dah dapatlah idea apa yang perlu diisi. Okay. Jadi lepas briefing ni akan ada application form, nanti kita akan tunjuk dan kita akan buat proposal evaluation. Okay. So dalam nak buat proposal evaluation tu nanti
sebenarnya ada beberapa fasa evaluation lah. Yang pertama, kami akan panggil semua pemohon untuk sesi one to one. Okay, di mana kita buka klinik. Sebab sekretariat dah tengok dulu macam mana permohonan tu. Jadi kita akan bagi advice. Okay, apa dokumen yang kurang, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan mungkin ada orang dia dah letak tapi macam tak berapa cantik, tak memenuhi kehendak penilai-penilai nanti yang kita bakal bawa kepada panel tu. Jadi kita cuba minta betulkan dahulu. Dia ada sesi 2 penilaian. Okey. Kemudian bila dah penilai di peringkat yang kita panggil buka klinik tadi tu, barulah para pemohon akan membuat sesi pitching dengan dokumen yang dah diperbaiki dengan panel-panel, iaitu terdiri daripada panel industri luar dan juga panel dalaman. Okay. Dan kemudian barulah kita akan keluarkan result, dan biasanya proses dia akan ambil masa 4 hingga 6 minggu selalunya lah. Lagi sekarang ni dah sesi online semua. Bila sesi online semua, kita agak sukar nak dapatkan penilai. Sebab apa? Sebab jadual dia dah mula bertimpa-timpa. Sebab orang akan cakap, alah online je. Kan? Biasalah macam kita jugalah kan. Sesi bertimpa-timpa, talk tu nak pergi, seminar ni nak pergi, webinar tu nak pergi. Jadi macam tu lah. Jadi kita akan ada sedikit cabaran lah kat situ. Tapi biasanya 4 hingga 6 minggu. Okay? Kalau ikut pengalaman lepas, memang 4 hingga 6 minggu lah. Paling lama pun kita tahan result tu sebab kita nak sesuaikan dengan garis masa, sebab kita tak nak geran mula pada 7 hari bulan. Susah kan? Jadi kita akan anjak ke belakang sikit supaya boleh bermula pada 15 ataupun 1 hari bulan. Okay? And then apabila dah dapat result, akan ada announcement, dan kita akan buat satu sesi taknimat untuk project refinement, di mana penerima-penerima yang dah berjaya tadi tu kita panggil taklimat untuk kita terangkan kembali apakah janji-janji manis yang pemohon kata nak bagi kat kami sebagai pemberi dana. Okay? Dan macam mana kita nak bantu supaya janji manis tadi bukan sekadar janji di tepi bibir. Kita nak betul jadi janji yang manis dan memang enak untuk dilihat pada penghujung masa grant tutup nanti dapat habis. Okay? And then daripada situ kita akan bila dah lepas taklimat semua, barulah grant ini akan diaktifkan melalui sistem Radis RMC, dan boleh mula menjalankan projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Dan selepas itu pada bulan 12 ataupun bulan 6, ada tak kira kalau bagi pada bulan 11 pun grant ni, bulan 12 tetap kita akan buat progress checking. Okay, progress checking. Okay, kita akan buat progress checking untuk tengok progress lah kat mana. Jadi waktu tu sekiranya ada masalah, sebab ni dah mula separuh jalan kan. Nanti kan ada satu lagi progress, akan check kalau katalah nampak masalah, ada isu, tiba-tiba collaborator tadi tu tak nak main peranan, bagi tahu pada kami. Jadi kita akan ada mekanisme di mana macam mana kita nak cuba selesaikan masalah ni bersama. Jangan simpan sorang-sorang, nanti stres. Okay? Okay, ini saya punya tanam tebu di tepi bibir lah, tapi